Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak kongsikan dua kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah pertama. Kisah pertama ni adalah sambungan kepada video sebelum ni. Kisah Ijat bersama-sama dengan pekerja-pekerja dia semasa bekerja di landasan kereta api Rembau ke Tampin. Kisah yang Ijat cerita kali ni adalah berkenaan sebuah perigi lama. Perigi ni Ijat jumpa selepas siap clearing site di kampung tinggal yang tak ada penghuni. Yang pernah diceritakan dalam video sebelum ni. Perigi ni pelik sikit. Sebab bentuk dia tak macam perigi yang kita biasa tengok. Perigi yang kita biasa tengok berbentuk silinder, tapi perigi ni berbentuk empat segi. Bentuk dia macam manhole, manhole utility yang biasa ada dekat tepi jalan raya. Lebih kurang macam kotak lah, tapi lebih besar dan dalam. Dipendekkan cerita, Ijat perlu buat kerja clearing site di tempat yang ada perigi tu. Jadi, Ijat buat keputusan untuk kambus perigi tu guna excavator, sebab perigi tu mengganggu dan boleh membahayakan orang sekeliling. Bila kerja clearing dah start nanti, Ijat buat keputusan macam tu sebab dia risau. Kalau ada penduduk kampung ke ataupun pekerja-pekerja dia sendiri ke lalu di kawasan tu, lepas tu terjatuh dalam perigi tu. Sebelum benda-benda tak elok tu terjadi, Ijat kambus awal-awal perigi tu. Ijat pun arahkan driver excavator tu untuk kambus perigi tu. Bila dah siap kerja-kerja kambus perigi tu, diorang pun balik. Masa tu cuma Ijat dan pemandu excavator tu je yang ada dekat kawasan perigi tu. Tak lama lepas tu, dua orang pekerja Indon yang Ijat jaga mengadu dekat Ijat. Dalam video sebelum ni saya ada ceritakan tentang kisah pekerja-pekerja Indon yang Ijat jaga. Ada 3 orang semua sekali yang Ijat jaga. Nama dia orang Alim, Abu dan Hasnan. Tapi yang mengadu kali ni 2 orang je. Diorang berdua cakap diorang kena ganggu dengan sesuatu. Ijat pun pelik juga kenapalah diorang ni selalu sangat kena kacau. Masa tu Ijat masih tak terfikir lagi yang dia pergi kambus kambus perigi tu. 2 orang pekerja Indon ni, Alim dan juga Abu kata, pada waktu malam masa diorang tidur berhampiran dengan kawasan site tu, diorang berdua kena alih. Si Alim kena alih ke tepi landasan kereta api tu lah. Nasib baik tak kena alih betul-betul dekat atas landasan tu. Yang seorang lagi ni, si Abu pula, kena alih kat kebun getah. Hasnan pada masa tu tak ikut, sebab dia jaga rumah kongsi. Diorang berdua ni ceritalah dekat Ijat. Sebelum diorang tidur, ada seorang pakcik tua ni datang. Pakcik ni pakai baju putih dan dia tak pakai selipar. Dia hanya berkaki ayam je. Orang tua tu tanya dekat diorang, macam mana dia nak minum dan macam mana dia nak mandi. Perigi dia dah ditimbus. Dia marah-marah dekat Abu dan juga Alim. Sedangkan Abu dan juga Alim tak tahu apa-apa. Sebab masa proses kambus perigi tu, diorang berdua tak ada. Diorang pada masa tu ada di site lain. Yang ada masa proses timbus perigi tu hanya Ijat dan juga driver excavator tu je. Alim cakap nasib baik dia tersedar awal lepas kena alih tu. Kalau lambat tak tahulah apa yang jadi dekat dia. Manalah tahu kan, time tidur tu dia bergerak tak sedar ke, berpusing-pusing, beralih-alih tempat sampai dekat atas landasan. Kalau jadi macam tu memang boleh mengancam nyawa. Si Abu pula esok pagi baru dia sedar. Rupa-rupanya dia tidur di sebelah busut dalam kebun getah. Semalaman Alim cari dia tapi tak jumpa. Masa tu Ijat sedar mungkin benda-benda tu terjadi disebabkan perbuatan dia. Sebab petang tu Ijat lupa nak bagi tahu dekat dia orang berdua ni yang di kawasan tu ada perigi buta dan dia dah timbus perigi tu. Akhirnya Ijat buat keputusan untuk beritahu bos dia segala apa yang berlaku. Keesokan harinya supervisor kontrak datang ke tempat site yang ada perigi tu. Sebab bos Ijat tahu yang supervisor ni pandai pasal benda-benda paranormal macam ni. Supervisor tu sama bangsa dengan bos Ijat. Dia orang ni berbangsa Cina. Mula-mula supervisor tu sampai, jejakkan kaki di site tu, dia senyap tak cakap apa-apa dan dia tak bagi sesiapa pun bercakap. Lebih kurang 5 minit macam tu. Lepas tu barulah dia bercakap. Supervisor tu cakap di tempat tu, di site tu ada banyak benda. Dan katanya lagi, benda-benda tu semua berasal daripada orang Melayu. Tak pastilah apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh supervisor Cina tu. Saya rasa macam ni lah, mungkin yang dicakap benda tu adalah makhluk halus. Makhluk halus yang asalnya dibela oleh orang Melayu. Kemudian orang Melayu tu buang di kawasan tu, di kawasan perigi tu. Supervisor tu cakap dekat Ijat,
Kalau nak timbus perigi tu, seeloknya panggil dia dulu. Lepas dia cakap macam tu, tiba-tiba dia naik motor. Dia cakap sekejap lagi dia datang balik. Bila supervisor tu datang balik, dia bawa beberapa barang. Barang-barang yang biasanya digunakan oleh masyarakat Cina untuk halau hantu. Mungkin macam colok ke ataupun kemenyan dia ke, saya pun tak tahulah. Bila dah siapkan semua barang-barang tu, supervisor Cina tu mulakan buat ritual dia. Tak tahulah apa benda yang dia buat. Tak lama lepas tu, supervisor tu mula berkelakuan pelik. Dia seolah-olah macam orang mengigau. Mata pejam, tapi bercakap seorang-seorang, meracau-racau. Masa dia meracau tu, dia bergerak. Dia berjalan, tangan dia bergerak. Lepas tu dia tunduk. Dia tunduk dan dia ambil tanah. Dia genggam tanah. Tak berapa lama selepas dia genggam tanah tu, badan dia tiba-tiba menjadi lembik. Dan dia terbaring di atas tanah. Tapi tak lamalah dia terbaring tu, lebih kurang 5-6 saat macam tu je. Lepas tu dia sedar dan bangun semula. Bila Ijat tengok semua tu, Ijat tak faham apa benda yang dah jadi. Dan pada masa tu, bos Ijat sampai di site. Bila dah nampak bos Ijat sampai dekat site tu, supervisor ni pun pergilah dekat bos Ijat. Dan dia orang mula bercakap. Bercakap dalam bahasa Cina. Yelah, sebab dua-dua orang Cina kan, takkan nak cakap Melayu pula. Lepas tu, tiba-tiba, bos Ijat pandang semacam dekat Ijat. Ijat tengok bos dia macam marah dekat dia. Ijat pun apa lagi, terus start motor dan pergi meninggalkan site tu. Ijat nak elakkan daripada bos dia maki dia di depan semua orang yang ada dekat site tu. Tapi Ijat mengakulah semua tu memang silap dia. Ijat tak minta izin dan tak bagi tahu sesiapa sebelum nak kambus perigi tu. Yang jadi mangsa adalah pekerja Indon yang dua orang tu, yang bawah jagaan dia. Tak lama selepas kejadian tu, Ijat dengar cerita Alim dah balik ke Indonesia dan dia dah tak nak bekerja lagi dengan tim Ijat. Kisah kedua ni berlaku sebelum Ijat bekerja di landasan kereta api. Dulu, Ijat bekerja di Kuala Lumpur. Bekerja di sebuah syarikat yang buat kontrak bina retaining wall, tembok penahan. Site tempat Ijat buat kerja selalunya di kawasan Klang Valley. Tapi, kejadian ni berlaku di tempat lain, bukan di Klang Valley. Kisah ni berlaku masa Ijat handle sebuah projek highway di Seremban. Dan pada masa tu, highway tu baru je siap sepenuhnya. Kisah ni bermula bila syarikat arahkan Ijat untuk pantau subkontraktor dalam proses nak bina retaining wall di Seremban. Jadi Ijat pun pergilah ke Seremban, pantau dia orang buat kerja. Ada satu hari ni, Ijat dan geng-geng subkontrak kena kerja sampai malam. Sebab barang yang Ijat order lambat sampai daripada KL. Barang yang Ijat order tu adalah panel retaining wall. Sementara nak tunggu barang tu sampai, diorang ni lepaklah dekat bawah jambatan. Jambatan di sebuah highway yang belum siap. Di kawasan Seri Pulai. Jalan tu agak tersorok dari jalan besar, tapi dekat dengan taman perumahan. Ijat masih ingat lagi, masa diorang lepak dekat bawah jambatan tu, backhoe yang diorang selalu guna memang parking menghadap diorang pada malam tu. Maknanya, baket depan backhoe tu betul-betul menghadap diorang. Sedang diorang leka berborak, tiba-tiba Ijat terperasan baket backhoe tu naik dengan sendiri, seolah-olah macam ada orang hidupkan backhoe tu. Dan angkat baket tu ke atas. Ijat perhati aja backhoe tu. Enjin backhoe tu memang tak hidup pada masa tu. Tapi macam mana baket tu boleh naik? Bila dah tengok keadaan macam tu, Ijat dah mula rasa lain macam. Nak lari tak boleh. Sebab Ijat tumpang naik backhoe tu masa dia datang site tu tadi. Kawasan site tu agak teruk, berlumpur. Jadi Ijat memang tak sanggup nak bawa motor dia masuk ke dalam site tu. Sebab itulah dia tumpang backhoe tu tadi masuk ke site tu. Pekerja Ijat ada 3 orang masa tu. Seorang berbangsa Iban, seorang lagi Indon dan seorang lagi India, driver backhoe. Yang India ni awal-awal lagi dah cabut lari. Tinggallah Ijat bertiga. Dalam keadaan kelam kabut tu, Ijat tengok mesin backhoe tu bergerak sendiri menuju ke arah bukit sebelah jambatan tu. Macam ada orang pandu backhoe tu. Tapi memang tak ada orang. Ijat dah tengok. Dan pada masa tu memang Ijat bertiga aja ada kat sana. Nak cakap pekerja India driver backhoe tu yang pandu, memang taklah. Sebab semua nampak dia dah cabut lari tadi. Lepas tu Ijat terperasan pula pekerja yang berbangsa Iban ni. Dia dah mula membaca sesuatu. Tak tahulah apa yang dia baca. Terkumat kamit mulut dia baca. Tak sampai 10 minit, backhoe tu berhenti. Backhoe tu berhenti 5 meter daripada cerun bukit. Kedalaman cerun bukit tu dianggarkan lebih kurang 8 meter. Boleh tahan tinggilah cerun bukit tu. Kesudahannya, bila barang tu dah sampai daripada KL, Ijat suruh driver tu loading barang di luar je. Maknanya tak masuk ke dalam site lah. Sebab driver backhoe dah cabut lari. Mesin backhoe tu pagi esoknya barulah diorang pindahkan. Sebenarnya, benda ni jadi disebabkan oleh driver backhoe tu sendiri.
Driver India ni tak percaya tempat tu keras. Kalau tak percaya je tak apa. Ni dia bercakap sesuatu. Dia cakap malam tu, dia malas nak bawa backhoe. Biarlah hantu yang jadi driver bawa backhoe tu. Tempat ni kan banyak hantu. Macam tu lah kata-kata driver India tu. Tak lama lepas tu, apa yang driver tu cakap betul-betul berlaku. Ada operator baru yang bawa mesin backhoe tu. Dan operator ataupun driver tu tak dapat dilihat dengan mata kasar. Daripada apa yang terjadi, semua yang nampak kejadian pada malam tu dapat satu pengajaran. Bila masuk ke tempat orang, especially tempat baru, semua kena lebih berhati-hati bila bercakap. Kalau tak ada apa-apa yang elok untuk dikatakan, lebih baik diam, jangan bercakap. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.